Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muza Knows Everything That You Never Knows. Okay, untuk video konten kali ni Muza akan teruskan lagi dengan konten education konten dah, khasnya untuk pelajar-pelajar SPM. Tapi sebenarnya boleh je walaupun korang bukan student SPM, tapi korang kena tahulah tentang karangan ni semua. Okay, jadi untuk video kali ni Muza khususkan untuk macam mana kita nak membina isi karangan. Okay, macam mana kita nak membina isi karangan yang tepat mengikut kehendak dan juga arahan soalan. So supaya video ni nak bagikan kepada student-student SPM supaya karangan korang tidaklah karangan yang sesat ataupun karangan yang orang kata hilang arah tujunya dan tiba-tiba je orang kata sesat lah. Maksudnya tajuk nak ni tapi isi tak kena dengan tajuk. So hari ni Muza akan ajar 4 langkah mudah untuk membina isi karangan yang tepat dan juga padu. So korang stay tune sampai habis video Muza ni. Dan jangan lupa juga untuk korang follow IG, TikTok dan juga media sosial Muza yang lain. Korang tulis je Muza Knows dan kemudian follow. Kalau apa-apa tak faham boleh saja DM ataupun PM Muza, insya-Allah. Kalau Muza tak busy, Muza ada lebih waktu, Muza akan reply satu-satu. Dan Muza juga nak minta maaf kepada yang mana dah DM Muza dekat IG, Muza tak dapat balas lagi sebab terlalu ramai student yang request DM Muza dekat IG. Muza tak sempat nak baca sebab Muza pun ada komitmen lain juga. Okay, so tanpa buang masa kita teruskan dengan kita punya sesi pembelajaran. Seterusnya kita pergi kepada langkah yang kedua di mana kita perlu kenal pasti kehendak soalan. Kita perlu kenal pasti kehendak soalan. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua, untuk kehendak soalan dalam karangan ni kita ada beberapa jenis. Okey, yang pertama adalah kita ada kehendak soalan di mana dia akan menanyakan tentang langkah, tentang cara ataupun usaha. Semua ini adalah samalah, langkah, cara dan usaha itu adalah level yang sama, kategori yang sama. Kemudian dia akan tanya kita sama ada faktor, punca ataupun sebab. Ini pun dalam kategori yang sama. Okey, dan yang ketiga, kemungkinan dia akan tanyakan tentang huraikan ataupun jelaskan. Maksud Muza apa dekat sini? Maksudnya dia contoh, dia katakan huraikan tentang pasukan penyelamatan di Malaysia. Jelaskan pengetahuan anda tentang pasukan keselamatan di Malaysia. Jelaskan pengetahuan anda tentang Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, ini berkemungkinan dia boleh tanya macam tu. Kemudian dia berkemungkinan juga kehendak soalan itu berbentuk ciri ataupun jenis. Contohnya, nyatakan ciri-ciri pelajar cemerlang. Nyatakan jenis tempat pelancongan yang terbaik di Malaysia. Jadi dia boleh pelbagai jenis kehendak soalan tu. Jadi kita yang kedua perlu kenal pasti kehendak soalan tu. Kenapa kita kena kenal pasti kehendak soalan tu? Ada sebab dia. Pada langkah ketiga kita akan faham kenapa betapa pentingnya untuk kenal pasti kehendak soalan sebelum kita menulis karangan ataupun sebelum kita meletakkan isi. Sebab apa? Isi itu bergantung 90% kepada kehendak soalan. Okey, faham di situ ya? Dan yang ketiga adalah kita kena tahu tentang kategori kehendak soalan. Kategori kehendak soalan. Okey, untuk kategori kehendak soalan kita terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama kategori yang positif, yang kedua kategori yang negatif dan yang ketiga adalah kategori fakta. Okey, kehendak soalannya, kehendak soalan yang kategorinya positif, negatif dan juga fakta. Jadi apa itu positif, negatif dan fakta? Okey, kehendak soalan yang positif adalah kehendak soalan di mana apabila karangan tersebut menanyakan tentang langkah, cara ataupun usaha. Kenapa Muza letakkan kehendak soalan ini pada petak positif? Kerana apa? Apabila dia menanyakan tentang langkah, cara ataupun usaha, semestinya kita kena bagi tahu sesuatu benda yang baik. Tak ada soalan yang menanyakan langkah-langkah menjadi something di sekolah. Tak ada. Mesti dia menyatakan langkah-langkah mengatasi masalah buli, langkah-langkah menjadi pelajar yang cemerlang, langkah-langkah menyimpan duit, menabung duit. Semuanya adalah tentang perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. Sama juga dengan cara ataupun usaha. Makna yang sama, perkataan sahaja yang berbeza. Okey, kemudian adalah kategori yang negatif. Dalam kategori negatif ini kehendak
kehendak soalan dia adalah faktor, punca ataupun sebab. Okey, sebab apa Muza letakkan dia dekat kolom yang negatif? Sebab apa? Apabila karangan menanyakan tentang faktor, mestinya benda itu adalah tentang perkara-perkara negatif. Okey, contoh tak ada soalan tanya macam ni. Nyatakan faktor pencemaran alam sekitar. So takkanlah kita nak bagi faktor yang baik. Antara faktor pencemaran alam sekitar ialah sifat manusia yang kasih terhadap alam. Takkan macam tu. Mesti kita akan bagi tahu antara faktor punca alam sekitar semakin punca kebersihan alam sekitar semakin merosot adalah kerana sikap manusia yang tiada tanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. So benda-benda yang negatif. Okey. Kemudian yang ketiga, yang terakhir sekali adalah fakta. Kehendak soalan yang duduk dalam kolom fakta ini adalah kehendak soalan huraikan, jelaskan ciri ataupun jenis. Kenapa? Ya, sebab kehendak soalan ini adalah dia akan menanyakan tentang fakta saja. Contoh bila dia katakan huraikan tentang pasukan keselamatan di negara kita. So kita kena bagi fakta. Kita tak boleh nak reka-reka. Okey, jelaskan pengetahuan anda tentang Dewan Bahasa dan Pustaka. So apa yang awak tahu tentang DBP, apa yang awak tahu tentang Dewan Bahasa dan Pustaka, itu yang awak perlu tulis dalam isi awak. Dan juga contoh dia tanyakan tentang ciri-ciri pelajar cemerlang. So benda yang fakta, kita tak boleh nak bagi tahu langkah, kita tak boleh nak bagi tahu faktor, sebab dia minta jenis ataupun ciri. So memang dia termaktub kepada kategori yang boleh kita katakan fakta, benda yang telah ada, cuma kita masukkan sahaja dalam isi tersebut. Okey, faham ya? Okey, baik. Langkah yang terakhir sekali adalah kita kena tahu isi yang tepat untuk kita tulis dalam karangan kita. Okey, untuk isi yang tepat ni, suka Muza ingatkan, karangan kita, sebab ramai yang tanya, bagi tahulah isi yang boleh masuk dengan semua karangan, yang boleh masuk dengan semua karangan. Okey, ini adalah langkah-langkah untuk membina isi yang masuk dengan semua karangan. Sebab apa? Sama ada karangan itu terbuka ataupun tertutup, maka isi-isi inilah yang langkah-langkah inilah yang membantu awak untuk buat konten dalam karangan awak. Sebab apa? Okey, hari ni Muza ajarkan tentang isi kan. Sebab apa isi ni sangat penting adik-adik sekalian. Sebab apa? Tanpa isi macam mana awak nak tulis karangan? Awak wujudkan isi baru adanya elaboration. Sebab apa? Elaboration ini adalah depends on your content. Dia bergantung kepada isi yang awak tulis. Kalau konten awak tersasul, maka elaboration awak pun confirm akan tersasul. Jadi perlunya ada isi yang tepat, yang berkenaan dengan arahan ataupun kehendak soalan. Sebab tu Muza ajarkan 4 langkah mudah untuk membina isi dalam karangan. Jadi lepas pada ini, korang boleh tahu dah. Bila korang nampak je soalan, korang dah tahu dah isi apa yang masuk, isi apa yang nak ditulis dalam perenggan kita. Okey. Untuk langkah keempat ni adalah kita perlu tahu isi yang tepat. Okey. Untuk kategori kehendak soalan yang positif tadi, iaitu langkah ataupun cara ataupun usaha. Kalau awak dapat je kehendak soalan ini dalam karangan awak, ataupun awak dapat je karangan yang jenis macam ni, karangan yang menanyakan tentang langkah ataupun cara ataupun usaha, ini isi-isi dia yang awak boleh tulis dalam awak punya perenggan dalam karangan awak. Contoh ditanya langkah langkah dalam menjaga alam sekitar. Contohlah yang paling mudah, langkah dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, apabila langkah, sebab Muza kata dia positif, maksudnya awak kena terus ambil langkah dia. Okey, yang pertama adalah langkah yang pertama adalah dari segi peranan kerajaan. Apa yang kerajaan boleh buat? Kemudian masyarakat, kemudian sekolah. Kan Muza ada bagi tahu dalam video basic skill karangan, awak punya isi karangan sama ada 3 isi ataupun 4 isi, depends kepada awak nak buat berapa perenggan. Kalau awak nak buat 5 perenggan, maka 3 isi sahaja. Kalau awak nak buat 6 perenggan, maka 4 isi. So kalau awak buat 5 perenggan, boleh ambil je antara 4 ni, pilih 3. Sama ada awak nak ambil masyarakat, sekolah, ibu bapa ataupun yang mana sahaja. Okey, faham di situ. Jadi ini contoh masyarakat. Apa langkah-langkah yang boleh masyarakat buat untuk menjaga kebersihan alam sekitar? Gotong royong sama-sama. Apa yang boleh sekolah buat? Buat kempen. Apa yang ibu bapa buat? Buat pendedahan awal. Macam tu. Faham?
Sama juga dengan perkara-perkara yang negatif. Okey, untuk kategori yang negatif, apabila ditanya faktor, punca ataupun sebab. Cumanya untuk negatif ni dia berbeza sikit dengan positif. Okey, untuk negatif dia kita boleh bahagikan isi dia kepada yang pertama, luaran dan juga dalaman. Okey, apa itu luaran dan juga dalaman? Faktor luaran ataupun dalaman, punca dalam luaran ataupun dalaman, sebab luaran ataupun dalaman. Contoh dia kata faktor nyatakan faktor-faktor masalah ambang seksual di sekolah. Okey, jadi kita terus bahagikan faktor itu kepada luaran dan juga dalaman. Okey, contoh kalau awak buat 5 perenggan, so 3 isi. Okey, awak boleh nyatakan dalam perenggan awak tu sama ada 2 isi luaran ataupun 1 isi dalaman, ataupun awak nak buat 3 luaran ataupun 3 dalaman, depends kepada awak punya idea lah. Okey, luaran ni adalah yang berbentuk luar. Contohnya sama juga kerajaan, negara, masyarakat. Dalaman ni lebihkan kepada diri kita sendiri, sikap diri kita sendiri, tindakan diri sendiri, faktor daripada diri sendiri. Macam tu. Contoh dari segi dalaman ni, sikap pelajar yang tidak menjaga pergaulan, sikap pelajar yang kurang didikan agama, macam tu. Okey, untuk isi yang fakta, kehendak soalan yang fakta, apabila soalan menanyakan tentang jelaskan ciri, jenis, huraikan, bila disebut tentang fakta, kita tak boleh nak buat apa adik-adik, sebab dia adalah bergantung kepada fakta, bergantung kepada knowledge awak. Kalau dia minta ciri-ciri pelajar cemerlang, awak boleh fikir logik. Apa ciri-ciri pelajar cemerlang? Takkan ciri-ciri pelajar cemerlang main game 24 hours. Kalaulah dia minta huraikan tentang pasukan keselamatan, takkanlah awak nak huraikan tentang tentang guru sekolah, tentang awak punya parents. Mestilah apa yang awak tahu tentang pengawal keselamatan, apa yang awak tahu tentang pasukan keselamatan. So yang ni memang kita tak boleh bantu. Yang ini memang bergantung kepada awak punya knowledge sahaja. Okey, jadi setakat itu sahaja video kita pada hari ini. Harap sangat video ini dapat membantu student-student SPM, dan harap sangat dapat korang gunakan langkah Muza ini untuk menentukan, untuk menulis awak punya isi karangan, supaya isi karangan awak tidak tersasul dan juga tidak tersesat, supaya markah awak tidak turun arasnya. Okey, jadi sebelum itu Muza doakan kepada adik-adik SPM supaya terus cemerlang, dapat A+ dalam SPM, lulus dengan jayanya, dapat menjawab dengan penuh ketenangan. Good luck untuk adik-adik SPM, dan jangan lupa doakan Muza juga supaya dipermudahkan urusan dan sentiasa dimurahkan rezeki. Jumpa lagi.